Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nawaitu ta'lu wa ta'lim wa tazakkura wa tazkira wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata alal khair ibtigha'a wajhillah wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman ladunni wa mashraba safihani ya wahabu ya ghani. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi fid dharain amin. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkata Tuan Minal Al-Fatani dalam kitab dia Irsyadul Ibad ila sabilir rasyad, sehinggalah perkataan dia muka surat 5. Dan daripada segala sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam sekaliannya, dan daripada tabi'in yang mengikut bagi mereka itu dengan kebajikan hingga hari kiamat, dan daripada kami serta mereka itu dengan rahmat engkau ya arhamar rahimin, wa alaina ma'ahum fihim bi rahmatika ya arhamatuh. Wa alaina ma'ahum dan segala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kedudukan manusia selepas daripada golongan nabi-nabi, golongan sahabat-sahabat nabi. So lepas pada golongan nabi, Nabi Muhammad, nabi-nabi lain, lepas pada tu martabat manusia hak mulianya sahabat-sahabat. Ada kata malaikat dulu berbanding sahabat, ada kata sahabat dulu berbanding malaikat. Tengok debel tak debel dia. Siapa manusia kata dia lebih bisa pada malaikat. Dan sekaliannya, dan daripada tabi'in. Tabi'in ni orang yang sempat berjumpa dengan sahabat dan duduk lama dengan sahabat, maka itu dipanggil tabi'in. Manakala sahabat orang yang berjumpa dengan Rasulullah, dia lihat ke dia tak lihat Nabi, hak penting dia berjumpa. Dia nampak ke tak nampak Nabi, dia dengar hadis daripada Nabi ke tidak, semata-mata berjumpa, mati dalam Islam, maka itu dipanggil sahabat, sekalipun sebentar sahaja. Beza dengan tabi'in. Tabi'in kena duduk lama dengan sahabat baru dipanggil tabi'in. Sebagaimana sahabat ada sahabat besar, sahabat kecil, maka tabi'in pun ada tabi'in besar, tabi'in kecil. Ada lagu tu. Yang mengikut bagi mereka itu, mereka sahabat-sahabat, dipanggil tabi'in dengan kebajikan. Siapa-siapa dia yang ikut sahabat dengan benda-benda molek, benda-benda kebajikan, maka dia dipanggil tabi'in. Siapa dia? Siapa bila-bila sampailah hari kiamat. Siapa dia ikut sahabat hok molek, maka dia masuk tabi'in, 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 tabi'in. Tak apalah.
Hak penting ikut hak molek. Dan daripada kami, katanya pengarah, serta mereka itu dengan rahmat Engkau ya Arhamar Rahimin. Yakni kami dan mereka semua minta dapat rahmat-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Arhamar Rahimin. Nabi kata siapa dia yang ulai perkataan ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Siapa dia yang ulai ya Arhamar Rahimin 3 kali, maka lepas pada tu mustajab doa. Mintalah gapo-gapo. Maka kita ulai ya Arhamar Rahimin, akhir sekali farij alal muslimin. Ya Allah lepaskan segala duka cita, segala sakit, segala derita orang mukminin. Ketahui olehmu hai orang yang berkehendak kemenangan dunia dan akhirat. Siapa dia nak kejayaan dunia dan akhirat, bukan dunia saja. Apa dia? Yang dibukakan mata hatinya dengan nur yakin. Siapa dia yang nak kejayaan dunia dan akhirat, dan dibukakan mata hatinya, orang yang dibuka mata hatinya dengan nur yakin, cahaya keyakinan, yakni iman dan Islam. Apa dia? Bahawasanya adalah jalan yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat ni siapa mati. Kita duduk dalam jadi wali ko makom tinggi setara mana pun, jangan tinggal perkataan dia kata. Dia kata apa dia? Bahawasanya jalan ataupun cara yang menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalan ni tentu dah sapa kepada Allah taala. Gapo dia jalan tu? Saja. Mengikut penghulu kita Sayyidina Muhammad pada tiap-tiap kelakuan dia, perbuatan dia, keadaan dia. Dan amalnya amal Nabi. Segala amalan Nabi, segala kelakuan, segala hal, segala perasaan Nabi kena ikut berlaku. Maka inilah satu-satunya jalan yang menyampaikan kita kepada Allah. Tidak ada jalan yang boleh menyampaikan kepada Allah kecuali jalan Muhammad. Maka kalau orang nak pergi kepada Allah tak melalui cara Muhammad, maka tidak sampai. Sekalipun dia boleh bertapa, mari perasaan fana ko, mari perasaan bakok ko, tetapi bukan cara Muhammad, tertolak belaka. Tok ca paderi, orang duk amal agama orang kafir duk cari nak ketenangan, nak cari fana, nak cari keabadian, nak cari kebahagiaan yang abadi, saadatul abadiyah pun tidak akan diterima kecuali melalui jalan Muhammad. Dan ialah Nabi Muhammad itu tempat ikutan segala yang mengikut. Siapa dia nak ikut, dialah panutannya. Dialah idola dia, dialah contohnya Nabi Muhammad. Nak pergi kepada Allah dengan sempurna, pergi melalui pakaian Muhammad. Zahir dan batin Muhammad baru sempurna. Kalau kita ambil batin saja tinggal zahir, pergi tapi tak sempurna. Kita pergi dengan zahir saja tak sempurna. Pergi dengan batin saja tak sempurna. Ambil belaka. Ada orang mengaji hakikat dah tak si ambil syariat. Bapa dia tak si ambil syariat. Ada nafsu gapo kalau betul nak ikut nak Allah Taala, ikut Allah Taala. Kata Allah perintah kita ikut Muhammad zahir dan batin. Ambil dua-dua. Ni ambil batin saja, zahir tinggal, masalah juga. Ada orang ambil zahir saja, batin tak si juga, supa dulu tak dengar belaka ni. Maka rasa sapa kepada Allah tidak sampai kepada Allah. Dan imam bagi segala orang yang dapat petunjuk. Nabi Muhammad lah imam dia. Imamul hadrah. Ya Imam al-hadrah kan tak ingat Imam al-hadrah. Tak ingat imam, tak ingat nama. Wahai Rasulullah, kamulah imam hadrah. Apa maksud imam hadrah? Hadrah maknanya kepangkuan.
Wa ila hadratin nabi. Hadrah tu apa? Kepangkuan nabi. Di samping mengadap berjumpa nabi ke hadrat. Ke hadrat ni makna dia lagu tu. Hadir hadara yahdur ni hadrat ini apabila orang merasai Allah Taala wujud dengan hadir di perasaan dia. Maka orang tu sudah masuk ke dalam hadrah dipanggil. Ada hadrah ni maksud dia majlis zikir, dipanggil majlis zikir, hadrah dipanggil. Gendai ko, majlis zikir ko. Ada orang masuk dalam majlis hadrah tapi dia tidak ada dalam hadrah. Ada orang tidak masuk dalam majlis hadrah tetapi hati dia sentiasa hadir Tuhan duduk dalam hadrah semacam. Maka siapa dia paling bisa sekali? Imam dia. Dalam bab hadir hati dengan Tuhan, imam dia tentu dah Nabi kita. Imamul hadrah. Dialah imam ketika orang-orang duduk tengah hadrah dengan Allah Ta'ala. Ketika hati hadir belakang dengan Tuhan, tak boleh lawan dengan Nabi Muhammad. Dialah jadi imamnya. Imam bagi segala orang dapat petunjuk. Dan ialah pintu yang membukakan keredaan Allah Ta'ala dengan rahmatnya. Maka tiada jalan yang menyampaikan kepadanya kepada Allah melainkan dengan dia, dengan Nabi Muhammad. Dengan penghulu kita lah. Dan tiada masuk kepadanya kepada Allah melainkan daripadanya, daripada berkat, daripada izin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita nak cari redha Allah, ikhlaslah kamu dengan Muhammad. Buat apa Nabi Muhammad suruh, insya-Allah Tuhan akan redha kepada kamu. Tetapi kalau nak suruh Tuhan redha, buat hak lain bercanggah dengan Nabi Muhammad, Allah payah. Tuhan kata mu ikut Muhammad, aku sayang kamu. Fattabi'uni yuhibbukumullah. Dia kata dalam Quran kata ikut Muhammad, katanya Nabi Muhammad ikut aku, yuhibbukumullah. Tuhan akan masuk ke kamu dalam rahmat saya Allah Ta'ala. Masuk kepada hadrah mahabbah pula. Daripada hadir hati biasa, masuk ke dalam hadir hati orang yang menyayangi Allah Ta'ala. Orang yang disayangi Allah Ta'ala. Kalau kita kan masuk ahli dah, tapi tak semua ahli itu istimewa. Hak ni masuk ahli istimewa pula. Ahli mahabbah dipanggil. Seperti firman Allah Ta'ala kata, wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Dan barang siapa berkehendak mencari duk ita-ita akal yang lain daripada agama Islam, duk cari selain daripada agama Islam, nak cari hak Tuhan redha bukan agama Islam, tapi nak cari agama lain tapi nak suruh Tuhan redha juga, maka tidak diterima. Sekalipun kita rasa kita paling baik, kita paling hebat, tak diterima baginya. Dan lagi firman Allah Ta'ala, zalika bi anna Allah maulal ladzina amanu wa annal kafirina la maula lahum. Bermula demikian itu bahawasanya Allah Ta'ala yang memerintah bagi segala mereka yang percaya mereka itu. Tuhanlah yang memerintah, Tuhanlah maula, Tuhanlah penjaga, Tuhanlah pemelihara kepada orang yang beriman dengan Tuhan. Orang beriman dengan Tuhan, siapa dia jaga dia? Allah hok jaga dia. Kita lah ni apa Tuhan tak jaga kita? Mungkin kita tak beriman lah mana lagi. Sebagaimana janji Tuhan di dalam Al-Quran. Tuhan kata kalau mau beriman sungguh, aku jaga kamu. Aku maula kamu. Aku pencipta kamu. Yo, dan aku beri penjaga khas untuk kamu kalau mau beriman sungguh dengan aku. Padahal Tuhan jaga belakang dah. Seluruh makhluk ni Tuhan jaga. Kenapa diulang lagi perkataan ni orang tahu dah? Maula yakni penjaga khas daripada Tuhan. Orang lain tak boleh, dia boleh. Orang lain tak selamat, dia selamat. Orang lain sakit, dia tak sakit. Ni berarti dijaga Tuhan ni.
Maka penjagaan yang paling besar di sisi Tuhan adalah dijaga iman. Gapo dia berlaku ujian atas muka dunia, suka, derita, sakit, sehat, senang, susah pun Tuhan jaga iman kita. Ada tu Tuhan tak jaga iman dia, Tuhan wi kemewahan, Tuhan wi bahagia, Tuhan wi gapo lawan Allah Taala. Ada Tuhan wi sakit, Tuhan wi gapo. Maka sakit ni tak semestinya, hak penting iman tu Tuhan jaga. Hak tu paling besar sekali penjagaan Tuhan pada kita. Dan bahawa segala orang kafir itu Tuhan kata, tiada Tuhan yang memerintah bagi mereka, la maula lahum, tidak ada penjaga bagi mereka. Pas Tuhan tak cara kat orang kafir. Kalau kita mengaji dalam ilmu tauhid, semua Tuhan cara berlaku, orang kafir pun Tuhan cara. Ni dalam ayat Quran ni, la maula lahum, tidak ada penjaga ni, Tuhan pun tak cara kepada orang kafir. Orang kafir hidup sendiri. Kalau wahabinya baca lagu tu dah la maula lahum. Ambo mengaji ke bahasa Arab ke, maka ambo terjemah la maula lahum, tidak ada sebagai penjaga. Tak ada orang yang menjaga orang kafir. Betul ke? Sebab tu jangan terjemah qasi qadar, terjemah harfiah gak. Jadi karut qasi qadar lah. Jadi Tuhan cara kepada orang kafir, ya, tetapi bukan cara yang khas sebagaimana orang mukmin ada Tuhan cara secara khas bagi dia. Maka tiap-tiap kebajikan sungguhnya hasil ia daripada buah mengikut akan dia, akan Nabi Muhammad. Setiap kebajikan itu adalah hasil buah daripada mengikut Nabi Muhammad. Maka apa saja amalan, kalau kita ikut Nabi Muhammad, insya-Allah akan menghasilkan kebajikan. Tetapi kalau ibadat tak ikut Nabi Muhammad, insya-Allah tak jadi kebajikan. Sekalipun gambaran nampak seperti ikut Muhammad, tetapi zahir batin tidak ikut masalah. Kena ikut belaka. Dan tiap-tiap kejahatan sungguhnya sebab menyalahi dan bid'ah. Semua benda-benda kejahatan berpunca daripada menyalahi Nabi Muhammad dan bid'ah. Apa maksud bid'ah? Orang bid'ah ini tak ikut Nabi Muhammad. Wahabi kata ni nyakut ni apa? Sudah bid'ah. Bid'ah ni tak ikut Nabi Muhammad, menyalahi Nabi Muhammad. Yakni mengada-ngada ke yang tiada ada pada sunnah Nabi. Benda hak tak ada dalam sunnah Nabi, tiba-tiba direka. Maka hak tu dipanggil bid'ah. Contohnya, bid'ah hak tidak ada zaman Nabi. Wahabi. Tidak ada zaman Nabi. Gapo dia lagi? Macam-macam benda lah ni. Hak benda modern-modern. PhD ko. Hak tu tidak ada zaman Nabi ni. Tak tahulah kalau dia mau temu hadis dalam Muslim ko, Bukhari ada PhD ko. Contohnya lah. Lepas tu kias dirilah. Lepas tu syekh-syekh tarikat tu. Bid'ah ke tak? Bid'ah. Gapo dia? Tarikat. Nama dia. Nama ni macam-macam. Nama ambo tak ada zaman Nabi. Muhaizat tak ada nama Nabi. Zaman Nabi. Lepas tu apa dia maksud mengada-ngada ke menyalahi Nabi? Menyalahi keedah hak Nabi. Dalam hadis menyalahi hadis. Menyalahi Al-Quran. Katanya Sayyidina Aisyah, benda pertama bid'ah selepas daripada kematian Nabi adalah tapi. Tahu tapi? Mengidam-idam padi huma. Mengidam dah lah. Tapi ni. Bubuh padi ni tapi. Ayuk. Ayuk. Tepung ni ayuk. Orang zaman dulu, zaman Nabi, tepung kasar-kasar pakai makan lagu tu. Orang tak ayuk. Ambil hok halus saja. Orang zaman lah ni, nyom mesin ambil ayuk, ambil hok molek sekali. Maka benda ni katanya Sayyidina Aisyah, bid'ah. Bid'ah ke apa dia hukum dia? Ulama kata bid'ah haruh ada. Ada ulama kata bid'ah makruh pun ada. Tuh. Sayyidina Aisyah kata bid'ah ni. Lama Rasulullah ni tidak ada benda lagu ni.
Tetapi manusia sekarang terlalu mewah dalam makan ni. Tapih makan ni. Tengok sahabat dulu tak tapih makan ni. Makan gandu kasar-kasar lagu tu tak tapih. Sebab Rasulullah tak tapih. Tak berani dia buat. Kita lah ni bukan kata tapih. Malah nak cerita takut orang seru hati. Macam-macam contoh-contoh bid'ahnya. Jadi bid'ah ulama membahagikan, Nabi sendiri membahagikan bid'ah kepada dua. Bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah. Bid'ah hak boleh pahala, bid'ah hak tak boleh pahala. Sekalipun benda ni tidak ada zaman aku katanya Nabi, tetapi kalau kamu buat boleh pahala benda ni. Kalau kamu tak ada benda, kalau kamu buat boleh dosa. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila lim ba'dahu. Wa man sanna sunnatan hasan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila bih. Siapa dia yang buat satu sunnah yang molek dan orang ikut, maka dia dapat pahala dan pahala orang yang ikut dia. Dan siapa dia buat satu sunnah jahat, maka dia akan dapat dosa dan dosa orang yang beramal dengan dia. Nabi sebut sendiri, sunnah baik, sunnah jahat. Ni sunnah Nabi. Cuma orang tak periduk, patut kita periduk. Tu dipanggil sanna sunatan. Katanya Syekh Wahabi kata. Dalam hadis ni bukan kata reka bid'ah. Tak sanna. Ni maknanya sunnah Nabi. Lama orang tak cara. Tiba-tiba kita periduk. Tu masuk sanna sunatan hasanatan tu. Kalau lagu tu ada sunnah jahat juga Nabi. Dah Nabi kata dia sunnah baik dengan sunnah jahat. Ni bukan kecek bak sunnah Nabi. Sunnah Nabi semua molek belaka. Hadis ni sebut sunnah baik, sunnah jahat. Berarti bukan kaitan dengan sunnah Nabi. Cakap ada sunnah jahat Nabi. Maka tidak ada kaitan dengan sunnah baik, sunnah jahat. Ni sunnah yang dibuat oleh orang selepas daripada Nabi. Buat baik dapat pahala, buat jahat dapat dosa. Mana lah? Yakni bid'ah, yakni mengadakan tiada pada sunnah Nabi. Kalau ada pada sunnah Nabi, maka tu tidak dipanggil bid'ah. Contohnya, benda hak sunnah Nabi yang dianggap bid'ah, baca selawat. Ada zaman Nabi, ada. Baca qasidah dianggap bid'ah. Tak, sunnah ada zaman Nabi. Berdoa ada zaman Nabi. Berzikir ada zaman Nabi. Gapo dia lagi? Ikutlah. Baca Quran ada zaman Nabi. Baca sirah Nabi, baca maulid sirah Nabi lah. Baca kisah-kisah Nabi ada zaman Nabi. Dalam Al-Quran pun ada sebut. Gapo dia lagi? Berdoa di ketika awal permulaan amalan sunat, awal tahun, akhir tahun. Gapo dia lagi? Ikutlah. Benda-benda lagu tu. Baca Yasin ada zaman Nabi. Baca Kahfi ada zaman Nabi. Gapo dia lagi orang dok anggap bid'ah lah ni. Ziarah kubur ada zaman Nabi. Orang dok kata bid'ah. Ada berlaku. Maka bercanggah dok dengan sunnah Nabi, tidak ada bercanggah. Patut bercanggah dengan sunnah Wahabi. Bercanggah dengan sunnah Wahabi. Tapi dengan sunnah Nabi dok. Sebab kita ikut Nabi bukan ikut Wahabi. Biar jelas gitu. Jangan rasa keliru lagi. Apa yang kita buat sekarang adalah menurut sunnah Nabi. Sekali bercanggah dengan Wahabi, Wahabi tak ada kaitan. Dia sendiri pun tak wujud zaman Nabi, sebab tu dia bercanggah dengan Nabi. Seperti firman Allah Ta'ala kata, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah takut olehmu akan mereka yang menyalahi mereka itu pada suruhan Nabi. Apa yang Nabi perintah, dia larang. Nabi kata baca Yasin, dia larang baca Yasin. Nabi suruh ziarah kubur, dia larang ziarah kubur. Nabi suruh berzikir, dia marah orang berzikir. Nabi suruh selawat banyak-banyak, dia marah orang selawat banyak-banyak. Ni menyalahi Nabi belakang. Gapo dia akan kena kepada mereka bahawa mengena mereka itu fitnah. Kumpulan ini akan diberi ujian. Nyasa kok si kok dah.
Ngapo kesek kok dah. Nah, gi situ nya hamba demo tak boleh mengajar. Gi situ nya hamba demo tak boleh mengajar. Menyasar kau sekok dah. Nah, akhir sekali cepat. Oh, benar sedap demo lebar hamba Wahabi. Nah, demo telah menyekat periuk nasi hamba. Hamba lah ni tak boleh mengajar, kena tarik tauliah, kena gapo sebab orang tuduh demo Wahabi. Tuduh tak jadi, ni sengoti. Hamba bukan tuduh demo. Demo sengoti tuduh Wahabi. Kalau tuduh tak apa lagi. Nah, tak ngaku, kata ngapuh, tak ngaku Wahabi ni. Demo Wahabi, tak. Supaya orang gila, demo gila, tak. Doktor gila sebenarnya, hamba tak gila. Nah, macam-macam. Kecek biar jelas lah ni, sebab masyarakat semakin pahal ni, alhamdulillah semakin nampak Wahabi tu siapa. Wahabi semakin takut, semakin bimbang kerana apa? Kerana segala tipu daya orang tahu belakang dia. Orang boleh jawab dah. Baca Yasin dosa, katanya makcik jual goreng pisang tak boleh terima akal. Hamba baca Yasin Nabi suruh. Ustaz siapa dia nak lari hamba baca Yasin? Nabi tak buat. Siapa dia kata Nabi tak buat baca Yasin? Dia mau tahu mana? Doktor ada dalil ke tak? Kata Nabi lari baca Yasin. Kata doktor tu tak boleh jawab daripada seorang makcik penjual goreng pisang. Kebenaran akan benar. Kejahatan, kebatilan akan sesak sekalipun dia profesor. Lagu tu. Kena pegang lagu tu. Kita ajar masyarakat lah ni lawan orang hok salah dengan Nabi. Lawan selalu, tak usah duk takutlah. Dia siapa dia, kau seh Rabbana mana pun, ajar tanya sikit. Nampak dia bisa pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tak lari baca Yasin, dia lari baca Yasin, kita tanya sekali dia. Biaya kecup palo-palo. Lagu tu. Atau mengena akan mereka itu azab yang pedih. Kalau orang ni buat menyalahi suruhan Nabi. Nabi suruh baca Yasin, dia kata jangan baca Yasin. Nabi suruh ziarah kubur, dia kata jangan ziarah kubur, jadi kuburiun. Macam-macam benda. Nabi suruh selawat, dia tak sewi selawat. Biaya takut sekali. Ni ayat Quran kata azab yang pedih. Dah ustaz tafsir ayat ni. Dia mungkin nak tafsir cara otak gini ke. Tu jangan tafsir guna kepala otak. Kena tafsir, kena pakai tafsir. Jangan pandai-pandai bijak. Sebab tu kalau orang ngajar tafsir, pegang Quran saja, tak ada panduan, perhati sikit. Takutnya bijak. Hari tu dalam TV dah sekali. Gegar kepala. Nampak dia bisa dah tafsir, tapi ada hari tu gegar. Gapo dia tak tahu isu, hamba pun tak ada nak perhati. Siapa dia tak ingat dah, gegar kepala ni senyap dah. Maka istihadlah olehmu bersungguh-sungguh. Bersungguh kamu, sungguh-sungguh ni. Istihad tu sungguh dah. Bersungguh-sungguh ni istihad juga. Akan bagai yang memberi manfaat bagimu pada agamamu. Sungguh kamu nak cari benda yang manfaat kepada diri kamu. Apa dia? Menuntut keredaan Allah, Rasulnya. Cari benda-benda yang menyebabkan Tuhan suka kepada kita. Tuhan redha kepada kita. Nabi redha kepada kita. Sekalipun benda itu nampak sedikit, nampak biasa, tetapi kita rasa Nabi suka perbuatan ni. Tak syarat buat benda besar-besar. Contohnya kita tak ada pitih, nak sedekah sejuta tak ada pitih. Kita adalah sama, bui pitih. Tentu kita kata Tuhan suka perbuatan ni. Nabi Muhammad suka, sekalipun kita sedekah sama ya. 50 sen sama ni. Bui sama. Ataupun kita nampak benda yang menyakiti di jalan raya. Tengok ada kayu, kogapo, ada lubang, kita pun kemah jalan-jalan ni. Berhenti kereta, buat lari benda-benda hok menghalang jalan. Nampak biasa ya, orang lain ni tak cara, orang lain ni nak buat kebajikan hok gereng-gereng. Tak sih buat hok kecil-kecil ni. Maka kita buat hok kecil-kecil. Gitu. Dan menuntut akan amal yang menghampirkan diri kepada Allah Ta'ala. Apabila mu nak dapat redha Allah, mu kena cari amalan-amalan yang menyebabkan Tuhan suka. Cakap mu nak duduk saja tapi nak Tuhan suka. Nak buat lagu mana tak tahu. Kena mikir, apa dia amalan, perbuatan, ibadat yang menyebabkan Tuhan suka. Kena buat lagu tu. Dan memberi manfaat pada akhiratmu.
Mu rasa benda ni mari ngaji ni ada faedah ke tak? Ada faedah ya Allah ya Tuhanku. Aku mari ngaji ni mu suruh. Nabi Muhammad pun suka mari ngaji. Biarlah jenera pun. Sekurang-kurangnya hamba tak jenera dapat TV. Sekurang-kurangnya biarlah hamba jenera pun. Teh sikit pada jenera dapat TV. Dan mengambil bekal olehmu bagi akhiratmu yang amat jauh perjalanannya. Maka rajin-rajinlah berbekal. Perjalanan yang sangat jauh tetapi bekal sangat sedikit. Banyak ke bekal kita. Lagu mana kita nak bekal hok banyak-banyak? Duduk dengan orang baik. Kita malah pun jadi rajin. Kalau kita duduk kawasan orang semaya Jumaat, insya-Allah kita lekat semaya Jumaat. Kalau kita duduk rumah mungkin payah. Kadang-kadang ada orang semangat nak buat baik tapi dia duduk suasana tak baik. Maka dia tidak dapat buat banyak amalan baik. Tapi orang ni tak buat amalan sangat. Tapi kerana dia duduk di kawasan orang baik, maka secara automatik dia terbuat amalan baik yang banyak. Jadi cara lah ni, kalau orang tanya lagu mana nak istiqamah dengan kebaikan, cari tempat, cari kawasan, cari masa, cari orang-orang baik. Maka insya-Allah kita akan jadi istiqamah, jadi baik. Ikhlas tak ikhlas, tak apalah berlatih dulu. Tak seduk koyak ikhlas lah. Dan lagi amat payah jalannya. Dalam perjalanan kita nak tuju Tuhan tu jauh. Bekalan sedikit, payah pulak jalan itu. Sangat sukar perjalanan nak jadi baik ni. Dan amat banyak seterunya. Allah musuh dalam perjalanan ni. Setan ada, dunia ada, perempuan ada, harta, pangkat. Semua itu mengganggu perjalanan kita menuju Allah. Dalam payah perjalanan dia. Ada penuh onak dan duri. Nak berjalan kadang-kadang susah, kadang-kadang gini. Maka keadaan dia, hak penting kita berjalan. Kalau tangan kita kuat, kita berunggar. Kalau kita serah letih, kita jalan. Kalau serah kita tak gerak jalan, kita ngesok. Kalau kita tak ngesok, jangan tukar jalan esok ya. Biarlah hak penting kita duduk atas jalan tu. Hamba buat apa duk senyap? Tak jalan langsung, ini tak gerak serah. Tak esok pula jalan slow. Hak penting jangan tukar landasan. Ingat landasan ini menuju kepada Allah Taala. Ulama-ulama dulu kalau boleh nikmat, dia akan kata, ya Allah ya Tuhanku, jadikan nikmat ini bersambung ke syurga. Lagu mana? Saya suka, saya ketawa, saya gembira ni biar suka buah masuk dalam syurga. Biar lagu tu. Hamba boleh nikmat ni, ya Allah ya Tuhanku, nikmat buah sambung dengan nikmat dalam syurga. Ni antara doa ulama-ulama dulu. Amat banyak seteru. Maka ialah sebenar-benar musafir yang berkehendak kepada bekal yang banyak. Inilah perjalanan nak menuju Allah Ta'ala. Memerlukan bekal yang sangat banyak kerana jauh perjalanan. Kecik kiyah ni. Bukan kata, apa awak ni? Sipir baju apa semua? Musafir. Nak pergi mana ni musafir? Hamba mengaji musafir jauh. Jauh mana? Lepas tu bawa piti. Tak bawa piti sudah. Ambil piti habis dalam bank. Nak pergi musafir. Gimana? Tak tahu. Musafir ni kiasa. Yakni perjalanan hati kita nak tuju Tuhan ni sangat sukar, sangat payah. Maka yang terlebih kepala bekalnya. Pala segala bekal. Bekal yang paling utama, hak paling penting sekali nak tuju Allah Ta'ala ini. Dan yang terlebih memberi manfaat bekal itu, apa dia? Takwa Allah. Perasaan takut kepada Tuhan. Maka menyebabkan kita rajin buat taat ke Tuhan. Bukan kerana syurga tetapi takut ke Tuhan. Bapa demo semaya bersungguh tak tinggal semaya. Tuhan kata kalau mu tak semaya aku marah. Allah hamba dengar Tuhan marah gak gerung selalu. Seperti firman Allah Taala, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa.
dan mengambil bekal olehmu zat. Nah, dan ambil bekal olehmu bahawasanya sebaik-baik bekal khairaz zadi takwa, takut akan Allah. Takut saja, tak boleh juga, kena ada harapan juga. Kita lepas pada semaya, kita kata weh, ke ambo semaya tak kena dengan keinginan Tuhan. Ya Allah, aku semaya saat ni 1 rakaat ya aku dah ingatmu. 3 rakaat saat ni aku duk mikir benda lain. Takutnya lah semaya ni tentu dah mu tak terima ya Allah ya Tuhanku. Bukan nipu, memang tentu dah ya Allah ya Tuhanku. Tu takut kita. Maka harapan kita pun sebut pula. Ya Allah ya Tuhanku, sekalipun jahatnya amalan aku, sekalipun tak murni, tak ikhlasnya amalan aku, tetapi aku hanya berharap denganmu ya Allah, bukan berharap dengan amalanku. Semua amalan ni aku buat kerana-Mu ya Allah. Ikhlas kalau tak ikhlas aku tak tahu, aku bergantung denganmu. Harapan aku letak padamu. Takut juga kepadamu, harap juga kepadamu. Bukan amalan yang aku lihat ya Allah ya Tuhanku. Nah, tetapi aku mengaku aku yang salah, aku yang tidak khusyuk, aku yang lalai, aku yang malah, aku yang tidak bersungguh dalam semaya, aku yang tidak hadir hati dalam semaya. Aku mengaku. Tetapi ngaku pun ya Allah ya Tuhanku, kalau aku tengok diriku nescaya amalanku tidak layak pun untuk bersembah padamu. Tetapi kalau aku tengok-Mu ya Allah ya Tuhanku, sejahat-jahat mana pun kalau Tuhan nak terima ya Allah ya Tuhanku, rahmat-Mu lebih besar daripada segala kesalahan. Maka adalah takwa itu lafaz yang menghimpun kedua makna, iaitu mengerja dan menjunjung awamiri dan istinabun nawahi. Nak masuk kok tasawuf pula sikit-sikit.